boleh tambah dan boleh kemudi diri kita di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Pas ni nak jemput hadis sikit mari ni berkenaan hadis pertama, deh. Hadis akhir zaman. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ni satu kerja juga. Deh. Lalu tu ayah mak pun dia makan tu juga. Kalau ada terkasar dengan peminat-peminat kita. Deh. Kena maafkan dengan secara cepat. Deh. Minta maaf belakang lah. Kalau ada kau tu kau ni. Pasal tak puas hati kau mana sana itu deh. Begitulah. Tapi kita niat molek. Niat untuk nak membinakan. Nak memajukan. Untuk nak jaga al-Islam. Agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Dari itu kita pakat jaga agama Allah Taala tak bukan apa Tuhan suruh kita buat. Apa Tuhan larang kita minta dijauhi dan minta mencegah. Jauh dah kena larang demo. Tu dia baru sempurna. Bukan kita lik sore tak oyak ke demo. Mari demo kena perakat pula. Lalu tu banyak di dalam dunia ni ada dengan banyak fikrah-fikrah, fikir-fikir kadang-kadang lajak sore-sore sana itu untuk diri sendiri. Itu dia. Kita untuk diri dan untuk orang ramai. Besar sekali untuk agama. Deh. Niat wimolek, insya-Allah kita akan dapat keberkatan bersama. Jangan suka menyalahkan orang lain. Satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum rawah Muslim. Hadis ni hadis sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rusak, maka orangnya berkata itu sendirilah yang paling rusak di antara mereka. Dalam hadis ni. Hadis ni riwayat oleh Muslim. Mengikut Imam Nawawi, ketika menulis hadis ni, di dalam kitab Ar-Riyadus Salihin, beliau memberi penjelasan seperti larangnya semacam di atas saat itu, ialah larangnya berkata bahawa orang ramai telah rusak. Adalah untuk orang yang mengata. Untuk orang yang mengatakan sedemikian tadi, dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri. Sebab dirinya tidak rusak. Dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Maka ia demikian inilah adalah haram ditegahkan oleh al-Islam. Lepas tu dengan secara apa ni? Adapun orang yang berkata seperti ini, kerana ia melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama. Mereka serta didorongkan oleh perasaan sedih melihat nasib yang alami oleh mereka dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama. Maka perkataan ini tidak salah. Hak tadi salah, haram. Kita berjatuh demo, kita nak beri ngakak diri kita sendiri. Hak tu tak boleh. Haram. Adapun orang yang berkata ialah seperti mana melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama. Mereka serta didorongkan oleh perasaan sedih melihat nasib seseorang saat itu yang dialami, mana kata duk bertepuh, duk di dalam keadaan oleh mereka itu, demo duk dalam tu timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama. Kita berasa saat itu, berasa kata kita nak tutup tegar demo untuk nak mengakakkan taraf di segi agama. Maka perkataan itu tidak salah.
Demikianlah yang dijelaskan oleh para alim ulama, dan begitulah cara menghuraikan permasalahan. Di antara alim ulama yang pendapat begitu ialah Imam Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Hamidi dan lain-lain daripada imam-imam dan daripada alim ulama. Hadis ni sengaja kita letak yang pertama di dalam kitab ni, ahli perkara kitab ni tak hadis ni pertama sana itu sebagai penting benar. Penting takut demo tu silap. Silap berjakuh, silap bertutur. Nampak kat jagalah sekali dengan ayah mak. Kita ni sifat manusia ialah lemah. Sifat lemah. Sifat kekurangan. Itu dia. Apabila kita ada sifat kekurangan, kita patut jaga. Pakat jaga. Sekali dengan ayah mak, sekali dengan peminat kita belakang. Kita suluh panggil mong luk nengedi. Jangan duk suluh agama sana, suluh agama pula. Tengok dunia sana itu, di atas jalan fitnah. Di atas jalan nak bangga diri sendiri. Itu dia. Jadi kita sore je kena orang lain salah habis. Itu tak sah lagu tu. Itu dah. Lalu tu hadis ni sengaja letak yang awal-awal sana itu, buku ni supaya menjadi suatu peringatan kepada kita bila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di sini yang banyak mendedahkan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosotan akhlak mereka. Oleh kerana itu apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam dewasa ini semasa ni, maka janganlah kita merasa bangga dan ajib dengan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing. Utama sekali kita kena tegur diri kita sendiri. Sebab tu ayuh mak doyak semua kata kita kena tanya diri sendiri katik, kena suluh diri sendiri katik. Duk setara mana kita ni, jangan duk bangga sangat. Jangan duk mentah, panggil. Bangga-bangga ni mentah. Membesarkan diri. Itu dah. Dan jangan suka menunding orang lain. Walaupun hal kerusakan akhlak umat Islam dewasa ini yang yang diketengahkan. Biarlah pendedahan itu di dalam bentuk yang sihat. Dengan perasaan yang penuh belah kasih dan rasa cemburu terhadap agama. Bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia mencucuri rahmat, taufik dan hidayah. Kita nak dapat rahmat dan nak dapat taufik dan nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah setiap pengajar hormati sekalian sebagai mukadimah di pagi limu-limu ni. Lepas pada ni kita mari. Kita duduk di dalam keadaan dururah dengan ujian dan dengan bala ataupun dengan fitnah dengan musibah Sebenarnya satu ilmu yang paling penting sekali untuk manusia kita nak boleh memikir. Lah ni banyak dah memikir. Molek-molek dah memikir mari. Molek dah. Jadi semua terhenti habis. Daripada satu ujian daripada Allah SWT, iaitu satu bala daripada Allah SWT, tunggu mari, ialah penyakit COVID. Pakak duduk di rumah. Pakak duduk dengan anak-beranak. Semaya terawih di rumah, semaya jemaah di rumah, pakak mengaji, pakak belajar, pakak buat, pakak beramal, pakak persatuan. Banyak. Kita boleh memikir.
Selepas pada tu, semua segala-gala lola ni kalau kita tengok tu kata, tidak guna apa dah. Benda-benda yang lain. Kalau datang lagu ni, penyakit lagu ni, rasa takut, rasa gerung. Ni ya perasaan mari, barulah kita sedarkan diri kita kata, oh lagu ni Pas kita pergi suluh, lagi kata, kesalahan manusia. Banyak yang diraka kepada Allah SWT. Banyak yang tidak jalan turut keadaan Allah SWT. Penuh dengan keadaan, dengan sifat takabur, dengan sifat tu, sifat ni, sifat asal rezeki, penuh. Lalu tu dah hari ni raih habis. Sifat takabur, sifat asal rezeki, sifat tu, sifat ni. Pakat duk stokor, pakat duk kecek berkira. Dengan anak, dengan cucu. Ayah mak ni perintah berkurung lama dah. Kerana Tuhan uji sana tu, mama rumah. Ada peminat kata, ayah mak tak suruh panggil mak wah, panggil mama. Sedap dengar sikit. Berkat sikit. Ayah mak ni berjumpa dengan perintah berkurung. Lepas tu duk semaya terawih di rumah tu. Puluh-puluh tahun dah mari. Kerana malam nak tinggal lagi tak boleh. Tak ada orang bercara. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekarang. Ni ujian yang besar. Utama sekali kita suluh diri kita sendiri. Suluh diri kita sendiri. Dan suluh dalam keluarga kita sendiri. Hak ni hak besar. Kenapa? Utama sekali di dalam keluarga dia ada suami isteri, ada ayah dan bunda, tamnai banyak di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tak ada. Kadang-kadang tak ingat. Kadang-kadang tak khabar. Kata amanah Tuhan bagi kepada kita saat itu, utama sekali bagi laki-laki, iaitu menjadi suami isteri. Orang betina jadi isteri. Kena taat pada suami. Ni tamneng pertama. Nak pergi mana dulu ni? Ginilah, tamneng pertama ialah kita ni sebagai seorang anak daripada ayah dan bunda. Lepas pada tu, apabila besar panjang medah, kita buat keluarga. Menikah kahwin. Tamneng mula-mula jadi anak demo. Kita kena taat pada dua ibu bapa. Lepas taat ke tak, sudah tengok. Kita pakat beki. Palinglah daripada kejadian saat ni tu, hak besar sekali ialah kejadian dia COVID ni, penyakit merebak ni, kita boleh ingat. Kepada dua ibu bapa, kena taat pada dua ibu bapa. Kerana banyak demo deraka kepada dua ibu bapa dengan tak khabar. Ni satu ujian untuk nak beri taufik, nak beri rahmat, dan nak beri hidayah daripada Allah SWT. Tidak. Satu rahmat. Kita yang beriman teguh dengan Allah SWT ni satu rahmat. Jangan hidup serabut banyak sangat. Tuhan nak beri sebagai nak basuh jiwa kita saat itu, hak cemak nak jadi bersih. Nak bersih. Lepas tu, naik satu peringkat lagi. Ialah apabila kita berumah tangga, peringkatnya ialah amanah daripada Allah SWT, kewajipan kita suami. Suami menjaga nafkahkan dalam keluarga. Tak ada kira. Sesak kaya, supa. Bak nafkah. Mengikut kemampuan masing-masing. Itu dia. Bukan kita cari rezeki, cari nafkah saat itu, boleh pagi makan petang. Kita terima syukur pada Allah SWT. Di atas jalan rahmat. Satu rahmat. Tuhan susah, satu rahmat. Tuhan kaya, satu rahmat. Boleh kita memikir. Dan kewajipan suami terhadap isteri mula-mula. Kena tanggungjawab isteri kita. Kena beri kesepenuhan. Kena beri segala-gala.
Iaitu nafkah zahir dan batin. Cek tengok. Sepenuh tak lagi kita ni. Jadi suami saat itu amanah daripada Allah SWT. Jawatan besar bagi kita. Nafkah. Cukup tak kita bagi kepada isteri. Dan balik isteri pun kena taat. Kita kena yomrap ataupun kena akui qada kita saat itu dalam keluarga kita. Boleh mana-mana pakai guna banyak tu. Lepas tu ada sipen negatif. Jangan borah. Tu dah. Jangan mubazir. Kena taat. Dah. Orang kita bukan nak sesak sama. Pas bukan nak kaya sama. Kerana sifat lemah dia ada. Lalu tu kita berdoa. Segala-gala sudah dengan doa. Bagi isteri pula, bagi orang betina, tanggungjawab terhadap suami dan kepada anak-anak. Kena tengok suami, kena tolong apa ni, beri suami sana itu puas hati orang panggil. Tidak. Beri puas hati. Di dalam jaga suami jaga nafkah. Isteri jaga cara tadbir di dalam rumah tangga. Jaga harta suami, jaga anak pinak, dan ajar anak pinak, asuh anak pinak menjadi orang yang beriman. Ni kewajipan. Ni amanah daripada Allah SWT. Suami isteri. Selepas pada tu, terhadap masyarakat pula. Kewajipan kita ni seorang, satu ummah Nabi Muhammad SAW. Dan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Menghidupkan seorang manusia saat itu untuk ada tanggungjawab, ada amanah banyak. Lepas tu kita beramal mengikut kemampuan kita masing-masing. Mulai daripada ilmu pengetahuan, kedudukan dan lain-lain lagi, nak buat contoh teladan kepada keluarga kita, jiran-jiran kita dan kepada kampung halaman kita dan seterusnya kepada masyarakat ramai. Berjalankan mengikut hukum hakam Allah SWT. Itu dia. Selepas pada tu kita mari berkenaan dengan syarat-syarat dia. Syarat-syarat taubat saat itu satunya dia, menyesali diri atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini munasabah. Di bulan yang paling mulia dan bulan yang paling barakah. Bulan yang keampunan Allah SWT. Lalu tu ayah mak ni berat buku taubat ni. Banyak-banyak menyesalkan diri. Cara taubat sana itu utama sekali. Taubat dianggap sempurna. Mengikut syarat-syaratnya ialah menyesal diri di atas dosa-dosa yang telah lalu. Minta ampun kepada Allah SWT. Dan kalau ada sana itu silap dengan sesama manusia, kita minta ampunkan sesama manusia. Yang kedua, mensucikan diri daripada dosa. Menyesal diri dah, lepas tu kita sucikan daripada dosa, yakni tidak ada artinya ia bertaubat, padahal ia terus melakukan dosa yang sama. Taubat dah, buat pula. Tak guna. Dan tidak memberhentikan. Tidak berhenti juga. Taubat, taubat buat. Dan itu kena menyucikan diri daripada dosanya. Yang ketiga, berazam. Azam tak lagi weh. Tidak akan melakukan dosa lagi. Selagi hayat di kandung badan. Seumur hidup ni, kita azamkan diri kita. Niat kita. Niat kita belah mana? Niat kita saat itu tak usah buat dah. Menyesal diri. Ada banyak. Contoh teladan dekat-dekat dengan ayah mak saat itu ialah anak. Menyesal diri. Tahu habis dah. Taubat habis dah. Ayah cik. Ni ayah mak. Wasa senih hati. Mari mengadap. Ayah cik. Man minta maaf semua.
daripada kesalahan semua, duk deraka kecil kat ayah saat itu, tak dengar kata ayah cik saat itu, maaflah semua. Mak tak saya buat dah apa-apa saat itu. Lepas tu nak tahu lebih. Sehingga rokok-rokok tahu lebih. Lah ni jadi seorang yang selalu menuju kepada keberkatan. Lepas tu tanggungjawab dengan keluarga semua. Dengan anak isteri. Dan tanggungjawab kepada dua ibu bapa. Itu dah. Semua saat ni tak lain tak bukan. Kita kena usaha kita ibu bapa ni berdoa. Besar sekali berdoa. Berdoa di dalam keluarga minta selamat. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah Tuhan akan bagi. Lama banget kita kena sabar. Banyak telefon mari dah. Kau dulu. Nanti sebentar. Iaitu ketiga-tiga syarat ini pasti mengiringi setiap taubat dari dosa antara seorang hamba dengan Tuhan. Dan ada suatu syarat lagi yang ditekankan iaitu terhadap dosa antara seseorang hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Keterangan ialah kalulah kita mengenai diri seorang anak Adam. Mencederakan, menyentuh kehormatan ataupun merampaskan hartanya, maka hendaklah kita menebuskan hak-haknya. Jika ia mengenai jiwa ataupun diri, hendaklah anda membenarkannya, menjalankan al-qasas, iaitu hukumnya menurut hukum Islam ke atas diri kita. Jika mengenai harta orang ataupun barang, hendaklah kita mengembalikan semula hak itu kepadanya. Kalau kita curi hak demo ataupun silap kot mana saat itu, kita serah kelak. Tidak. Ataupun minta ampun dan maaf. Dan jika mengenai kehormatan, maka hendaklah kita memohon dimaafkan segala kesalahan kita saat ini. Dan sebagai peringatan, pasti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghapuskan segala penganiayaan ini sekadar yang termampu. Sekadar kita boleh. Kita usaha. Ada kita wawa, kita tahu. Tepat kita pusat sana itu ialah di masjid. Segala-gala kita nak pergi situ sana kita ada kesalahan gapo sana itu deh. Kita minta wawa di masjid. Ni hak jalan molek. Tak sah malu. Tu. Minta peluang daripada masjid sebentar sana itu deh. Ataupun di hari Jumaat ke hari mana sana itu kita pakat berjumpa ramai-ramai. Bersalah gapo kau tu kau ni dan minta ampun dan maaf. Kesilapan yang telah lepas. Kena minta maaf semua. Molek dah kita duk buat tu kena dah. Tidak. Dan begitu pula terhadap semaya, puasa dan zakat, hendaklah kita segera bertaubat jika kita meninggalkan suatu daripada kefarduan. Meninggalkan benda-benda fardu pada kita, yang wajib kata kita saat itu. Cara-caranya ialah dengan mengqada segala yang luput dari fardu-fardu itu sekadar termampu. Banyak peminat mari. Lepas dah ayah mak sesat dah. Tengah ayah mak masa cerah. Lepas tu lepas dah nak balas mana ayah mak qada lagi. Sekadar sekat kita tahu, sekadar sekat kita boleh. Dan seperti mana kita kalau boleh mencapai tu happy kepada kita pergi ke Mekah, pergi kepada Madinah. Tidak. Boleh naik ke Mekah, Madinah. Utama sekali selalu kita bertobat. Dia dapat Baitullah Haram, iaitu dia berlipat ganda di situ. Berlipat ganda kat pun ni. Dan pahala-pahala berlipat ganda di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu tu peminat kita azan doa. Sungguh kata kita susah, kita sesak. Dialah Tuhan Maha Kaya. Kita sesak. Lalu berdoa pada Allah SWT, ya Allah, minta lah habis-habis tak ada pun boleh pergi buat umrah.
nak pergi taubat di Mekah tu, duk lekat lagi banyak-banyak lagi sana tu, minta ampun pada Allah SWT. Di situ tu deh banyaklah dapat tempat-tempat kita, tempat barakah. Tempat kita dapat ampun dengan sebanyak-banyaknya. Itu dah. Ni kita pakat berdoa. Ayah mak azah, ayah mak berdoa. Bukan nak rakyat kata nak akad diri, tak. Berdoa ya di awal-awal lagi dah. Ya Allah, ya Tuhanku, minta wis penuhlah rukun Islam yang 5, iaitu menunaikan fardu haji. Dan minta lepas pada dosa-dosa yang lain, dan lepas pada hutang. Kerana mula kerja pak lekat hutang selalu dah. Kerana duit gaji sikit, belanja banyak. Itu dia. Ni semua ni kita kena sedarkan diri kita. Dasar bergaduh ke nama lain, kau dulu. Kita beki diri kita sendiri dulu. Satunya, boleh jadi contoh teladan kepada nama lain. Apabila kita buat boleh. Dia ada satu contoh sedang mengajar hormati sekalian. Saya ayah mak sendiri. Dia perhati duduk tengok. Tengok kita duit gaji sikit, dia kata. Mari minta maaf dulu. Takut jatuh kepada hina, panggil. Dia tak ada hina, tak ada podah. Dia mengambil iktibar. Dia tengok kata, ayah mak mana bini sakit lagi, mana anak lagi, mana duit gaji sikit lagi. Tapi Alhamdulillah, boleh cukup lekat. Boleh buat umur, boleh apa kau tu kau ni. Dia duit gaji banyak, umur tak tahu duit umur sewa lagi. Ni contoh teladan. Kita kena perhati Berarti kita tengok demo saat itu, boleh kita ambil mikir intibar. Boleh suluh diri kita sendiri. Nanti dah. Dia buat belah mana boleh dia buat umur. Nanti dah. Dan dia buat belah mana boleh pergi ke Mekah, duit tak ada. Nanti dah. Lalu tu kita boleh royak tak lain tak bukan, kita kena minta dengan Allah SWT. Nak gapo, minta berdoa dengan Allah SWT. Susah gapo, minta tolong Allah SWT. Iaitu ayah mak ni, berapa kali sakit, berapa kali siah. Apa ni, mama rumah. Lepas ni akhir ni, dalam 4-5 kali dah. Sakit siah. Lepas ni akhir sekali ni, belah-belah tahun dah duk sakit. Tak ada kena soal. Semua saat itu, ialah rahmat daripada Allah SWT. Dengan kesakitan saat itu, orang yang dapat kesakitan, Tuhan ampunkan dosa-dosanya. Nak sabar. Aku kacau kita. Lalu tu cara jagaan tak lain tak bukan, berzikir banyak-banyak, setan tak masuk. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hak ni selalu kita sebut-sebut banyak rahmat dan banyak hikmat di dalam subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pak zikir ni hak Tuhan kasih. Apabila kita amal hak ni, hak lain dia mari. Pakak nak mari. Kerana kata, kita buka peluang kepada amal dan ibadat. Buka peluang daripada di atas jalan kita nak buat ibadat kepada Allah SWT. Dia ada juga cara-cara dia. Tidak. Kadang-kadang sebab kata kita nak boleh duit, kita kena kerja. Kita nak boleh keberkatan, kena berdoa. Dan beramal. Tidak. Lepas pada ni, mari kita sikit banyak-banyak duk galik-galik kita sana itu hari ni berkenaan dengan semaya sempurna. Kut mana pula dah yang mak hari ni. Kita kena mari. Ni adalah hari kita. 5 waktu sehari semalam saat itu. Balah mana semaya kita nak wis penuh. Iaitu sedang mengajar mati sekalian. Soalan dia kata belah mana, alhamdulillah saya sangat mengutamakan semaya. Saya tidak pernah meninggalkan dan saya sentiasa mengerjakan semaya di dalam waktunya. Ni soal jawab ni, soalan ni deh.
Ada seorang dia kata, Alhamdulillah, saya sangat mengutamakan semaya. Utama semaya sana itu tak tinggal. Dan saya tidak pernah meninggalkannya. Dan saya sentiasa mengerjakan semaya di dalam waktunya. Masuk waktu pak selalu dah. Dan tidak pernah terkeluar daripada waktunya. Tak ada biasa luput waktu. Dan saya ingin, saya ingin semaya saya itu jadi sempurna. Nak wis sempurna tu nak buat belah mana? Bagaimanakah caranya? Dan ada orang kata mengerjakan semaya itu dikehendaki syariat, hakikat dan tariqah. Apa dia syariat, apa dia hakikat dan apa dia tariqah dalam semaya san itu. Haraplah, dia kata, Tuhan tolong huraikan yang dimaksudkan dengan tersebut tadi. Molek soal jawab ni. Penuh cukup. Lepas tu jawab pair deh. Bagaimana sedia maklum bahawa kita disuruh menunaikan semaya dengan mana? Dengan menghimpun segala syarat-syarat dan rukun-rukun dengan sempurna. Ya, dalam semaya sana itu dia ada syarat dan ada rukun. Nak wis penuh belah mana? Dan disuruh menyempurnakan semaya itu dengan ikhlas. Dengan wicerak, patu ingat selama-lamanya, semaya nak sempurna sana itu ialah we kena dengan syarat, we kena dengan rukun-rukun, ya ada syarat, ada rukun semaya. Dengan sempurna. Apabila sempurna dah syarat-syarat dan rukun-rukun, lepas tu suruh menyempurnakan semaya itu dengan ikhlas dan khusyuk. Semaya dengan ikhlas. Arti semaya kerana Allah semata-mata. Ni, sekatih-sekatih pergi kejap ni. Hak ni dengan cara rekah tapi kemah. Kemah cara nak wis penuhkan semaya kita. Ikhlas dan khusyuk. Semaya dengan ikhlas, arti semaya kerana Allah semata-mata. Tidak kerana lain ataupun ria. Semaya dengan ria. Ada juga semaya dengan ria. Kita minta jauh. Dikerjakan dengan perasaan rajin. Dengan kegemaran dan kemauan untuk membersihkan jiwa dan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Serta hendak menunaikan kewajipannya kepada Allah dengan khusyuk. Dan mengabdikan diri kepada Allah seolah Allah melihatnya. Di waktu menunaikan semaya itu. Kerana orang semaya, orang selalu duduk mendaping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khusyuk lagu tu. Seolah-olah kita nampak Allah SWT. Semaya kita. Walaupun sungguhnya tidak nampak. Kenapa? Kerana Allah nampak kita. Kita tak nampak tapi Allah nampak kita. Kita duduk dekat dengan Allah SWT. Jadi khusyuk lagu tu. Dan mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah melihatnya. Di waktu menunaikan semaya itu. Sabda Nabi SAW, "Ubudillahi ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ni hadis Nabi. Bukan royak-royak pe, bukan bari. Hadis Nabi tegas saya kata, "Ubudillah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Artinya, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tarahu. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka bahasanya ia melihat engkau, iaitu Allah tengok kita.
Ni hadis Nabi nak kemah kita dengan ikhlas kita dan amalan kita saat itu nak sepenuhkan semaya kita. Ubudillah, sembahlah Allah. Ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihatnya. Seolah-olah kita saat itu nampak Allah SWT. Fa'in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya, fa'innahu yaraka, maka bahasanya ia melihat engkau, iaitu Allah nampak kita. Dan adalah bagi semaya itu rupa yang zahir dan hakikat yang batin. Tidak dapat kesepenuhan semaya mereka dengan dua perkara ini. Kecek lah kat jawi deh. Kita jawi. Adapun rupa semaya yang zahir itu termasuk di dalam bahagian syariat. Ialah seperti berdiri. Ni dah. Ni apa ni? Semaya yang zahir termasuk di dalam bahagian syariat. Ialah seperti berdiri. Ni semaya zahir. Duduk berdiri cacat. Rokok. Lepas berdiri, rokok. Sujud. Dan lain-lain lagi daripada rukun-rukun semaya. Dan ada pun hakikat yang batin. Ada soal saat ni kata, ni, syariat apa dia dalam semaya, hakikat apa dia dalam semaya, dan tarikah apa dia dalam semaya. Makna apa tarikah? Dan ada pun hakikat. Saat ni syariat wayak dah, ni nak wayak hakikat pula. Ada pun hakikat yang batin di dalam semaya itu keyakinan. Ni hakikat. Iaitu yakin. Keyakinan seperti ikhlas, khusyuk dan hadiri hati di dalam baca-baca di dalam semaya itu. Dan ialah jiwa semaya. Lepas tu jiwa semaya. Dan apa ni, mestilah ada bagi kita tarikah. Dia kait lagi. Syariat, hakikat, tarikah. Ayah mak petulah hurai dah dah saat itu. Lepas tu bagi kita tarikah yang kita ikuti. Tarik-tarik tu jalan. Ikuti. Iaitu dari pertunjuk guru yang pandai. Tarikah ni jalan-jalan daripada tuk-tuk guru kita. Kita mengaji, kita belajar. Ni jalan tarikah panggil, iaitu daripada pertunjuk. Daripada guru yang pandai. Dan tahu mereka ambil daripada pertunjuk Nabi SAW. Tidak. Penat kata, cerak nyata kata semaya tu apa dia? Mari bala mana? Tarikah ni mari daripada mana? Iaitu ambil daripada pertunjuk Nabi SAW. Tu dia. Kok mana ayah mak rojok klik kok semaya. Galik kita semaya. Ayah mak pun galik semaya. Kadang-kadang semaya sana hati perak raih kok mana tak tahu. Tidak. Nak jadi khusyuk dan tawaduk. Nak jadi semaya yang sempurna. Kadang-kadang duk baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak khabar dalam semaya. Galik. Tak tahu. Demo lain kena kedak supaya mak berkali lebih pada yang mak boleh jadi ataupun tak jadi pun boleh jadi. Tengok tu. Lepas tu kadang-kadang ketika rokok ni yang kita baca mana apa ni ketika rokok subhana rabbil azim wa bihamdi. Duk tukarnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan sujud. Kadang-kadang tukar duk tekah rokok te subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu tu kita nak semaya, kita siap sedia. Jadi ikhlas, jadi terketik terni molek. Patut hati duduk dalam semaya.
Jangan luar daripada semaya. Luar mana semaya, heret lalu dah. Lepas tu ada, jangan kata semaya, orang bear ni, bear tu deh. Dia galik-galik sana tu deh. Buat kepanjang doa, buat lagu sana tu. Dah ulang kaji klik. Tak cakap sup bear kok mana. Duk asyhadu la ilaha illallah. Ya Allah panjang doa. Asyhadu Muhammadar Rasulullah panjang doa. Klik mari. Allah akbar semula pula. Ni dak ada sungguh. Ayah mak perhati lalu ni. Ada sungguh. Tapi nak royak kata bukan kata kita nak penuh nak pelekeh demo dak. Kisilap pe kita sana itu ya ada. Tapi tu dia sebaik-baik pekerja petengah iaitu widuk khabar diri semua. Kadang-kadang galak. Tak khabar diri. Lajak kadang-kadang. Supaya panjang apa ni? Bay panjang lajak sana itu. Duk rojak klik mari. Asyhadu an la ilaha illallah semula pula. Kata dah. Kata gano dah ni bay panjang. Tak kat su. Dia kena perhati je. Jangan melapar panjang berdoa. Terlupa. Kata dah tu bergapa tak tahu. Dalam semaya pun dia makin tu juga. Saya dah mengajar mati sekalian. Semaya sana itu kita kena ada khusyuk tawaduk. Lepas tu tariqah ialah daripada Nabi SAW. Kata belah mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata. Rawahu Bukhari. Hadis ni hadis sahih. Artinya, semayalah bagaimana engkau lihat aku semaya. Ni hadis riwayat Bukhari. Tidak. Lepas tu berkenaan litase waswah di dalam semaya. Ni ada belakang ni. Tak ada kata siapa ni. Soalannya saya seorang waswah. Riwayat selalu dah. Orang soal saat itu. Saya seorang waswah. Terutama tu tak kala mengerjakan semaya. Harap Tuhan tolong menghuraikan bagaimana cara-cara hendak menghilangkan waswah tu. Itu dia. Lalu tu jawabnya. Cara-cara ialah satunya seorang yang hendak mengerjakan semaya itu hendaklah sedar. Dan ingat bahawa syaitan sentiasa hendak mengganggukan dan mengwaswahkan orang semaya. Waswah syaitan itu ada banyak macam. Satu daripadanya, supaya diulang-ulangkan takbiratul ihram. Dan satu macam. Diulek-ulekkan, ulek-alik panggil, kan takbiratul ihram. Allah Akbar. Berkali-kali. Sehingga tak sempat berimeh. Ada setengah orang itu tak imeh, tak boleh berimeh, tak ada nak berimeh. Orang sujud dah dia Allah Akbar lagi. Jadi nyakit waswah. Tapi tak ada ramah. Jari-jari orang je. Kerana orang nak semaya tu, satunya ada yang semaya dah. Lepas tu niat nak semaya dah. Ada yang tertik tenging, ada cukup lekat belakang dah. Tetapi di dalam tu, iaitu hendaklah kita sedar ke diri. Kata kita nak semaya ni lah ni. Itu dia. Dan ingat bahawa syaitan sentiasa mengganggukan. Kita minta dilindungkan daripada syaitan. Bacalah nak baca apa dulu. Tapi cara-cara ni nak royak, cara nak lepas daripada ni, ada cara-cara dia. Itu dia. Waswas syaitan itu ada banyak macam. Salah satunya daripada supaya diulang-ulangkan takbiratul ihram. Berkali-kali sehingga tak sempat berimeh. Habis waktu. Kadang-kadang kalau maya sore sana, jangan habis waktu. Semaya pun dekat-dekat dah nak habis waktu dah. Kau dia Allah Akbar. Allah Akbar. Kak kira dah. Lucu pula.
Semula pula. Setengah habis waktu. Deh. Ada? Deh. Setengah habis waktu dan lain-lain kerusak ke. Maka bagi meneher dan menghapuskan waswas di dalam takbiratul ihram itu masa kita berdiri. Ni cara-cara dengan molek dia. Masa kita berdiri menghadap kiblat. Hendak mengerjakan semaya itu, hendaklah ingat dan sedar lebih dahulu bahawa kita hendak semaya fardu zuhur. Perangat dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku nak semaya zuhur. Minta jangan lepas, jangan masuk jangkit waswas. Wi yakin. Ni dak mari perempuan ni tu deh. Gaduh. Duk usali tak malah. Usali penama tak tahu. Nak semaya zuhur kena maya asar. Deh. Sebab tu dia kena ada tertik terening dia. Mari pak san itu sebelum pada kita nak niat nak akid takbir, kita yakin kepada Allah ni kita nak semaya zuhur. Kita pesan diri kita sendiri. Ni semaya zuhur ni. Nak semaya zuhur ni. Takut setan mari heret. Teh semaya asar perak. Ada. Ya. Kita masa kita berdiri menghadap kiblat, hendaklah mengerjakan semaya itu, hendaklah ingat dan sedar lebih dahulu bahawa kita hendak semaya fardu zuhur ataupun nak semaya asar. Tidak. Nak molek tu kalau itu ke ada takwin ada apa, kita tengok dulu. Deh. Tengok takwin kita tu. Takwin semaya. Deh. Tengok takwin semaya. Hari ni pukul berapa weh? Tidak. Tidak. Deh. Kita tengok ucerak. We kata tengok je, tengok dalam takwin. Masuk dah. Zuhur masuk dah ni. Tidak. Tu kena we mulas situ lagi dah. Tidak. Deh. Fardu zuhur ataupun asar. Umpamanya jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. Kita jangan duk takbir sebelum kita tak tahu kata kita nak buat gapo. Kita kena tahu dulu kita nak semaya sunat ke? Ni nak semaya sunat ni. Kita turn diri kita sendiri. Deh. Ataupun Cik Mamat, ni nak semaya sunat ni sebagai peringatan. Lepas tu usali. Deh. Tidak. Usali sunat dulu. Bahawa sudah semaya sunat, kena duduk dalam semaya sunat. Tak itu kadang-kadang semaya sunat 4 rakaat dengan tak khabar. Malah suka dah gini kucing. Dia boleh jadi belaka. Mana duduk sibuk nak buat tepung lagi, mana sibuk duduk cara ke anak lagi. Mari gaduh. Pas semaya pula gaduh-gaduh takut anak ni mengakuk-ngakuk jatuh tangga lah. Tidak. Kadang-kadang tengah duduk gula sana itu, semaya bela-bela gula bela-bela. Bela-bela semaya gula hangit lah. Yang mari cerita. Deh. Lalu tu umpamanya. Deh. Jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. Kita kena takbir, we tahu kata, ni nak semaya zuhur. Ni nak semaya asar. Tengok waktu we masuk sungguh. Tidak. Jangan dia buat gamuk-gamuk. Berasa supaya masuk ni. Berasa ada lagi ni waktu subuh. Tengok. Deh. Ni jangan galik ni. Nama habis subuh dengan tak khabar ni. Deh. Tidak. Deh. Dan bila kita sudah mulai, sudah takbiratul ihram. Tidak. Masuk takbir. Deh. Allahu Akbar. Sebut Allah tu ada sadu ketik Deh. Mungkin Allahu Akbar. Ada setengah-setengah duk dengar Allahu Akbar. Tak ada sadu, tak ada bunyi sadu. Allahu Akbar. We ada sadu. Deh. Allah ada sadu. Deh. Allahu Akbar. Maka yakin bahawa ingat ataupun niat kita hendaklah semaya zuhur ataupun asar. Itu sudah masuk ataupun sudah ada di dalam takbiratul ihram. Jadi jika datang litas waswah,
hendaklah batalkan takbiratul ihram itu dan hendaklah takbir semula. Tidak. Deh. Jangan kacau semaya. Tidak. Jika datang litase waswah, hendaklah batal takbiratul ihram itu dan hendak takbir semula. Jangan semaya selalu. Deh. Janganlah turut litase itu. Kerana takbir kita itu sudah sempurna. Dan kuatkan ingatan ini dan kalahkanlah waswah itu. Kita nak wilpah pada nyakit waswah, kena yakin. Yakin malah mana berdiri pak sana itu, ni nak semaya zuhur. Kita turn diri kita sendiri. Kita beringat diri kita sendiri. Turn ni beringat. Deh. Ataupun turn ni perangat dia panggil. Perangat. Turn. Ni nak semaya zuhur ni. Dia tak masuk dalam semaya lagi. Tak batal semaya. Dia sebut. tak ada usuli lagi tu. Deh. Semaya sungguh tu apabila kita akid takbir. Lepas tu, teritah di dalam hati. Niat sana itu dah. Tidak. Jangan turut litase itu. Kerana takbir kita itu sudah sempurna. Dan kuatkan ingatan ini dan kalahkanlah waswah. Tidak. Sudah mengajar mati sekadar. Dan yang kedua, nak lepas pada nyakit waswah. Hendaklah seorang itu meminta kepada Allah untuk menolakkan waswah syaitan itu bagaimana diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratul Nas. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, kata olehmu wahai Muhammad, aku minta berlindung kepada Allah yang menjadikan manusia Tuhan yang disembah oleh manusia daripada kejahatan waswah. Syaitan al-khannas yang menguasakan di dalam dada manusia. Terdiri dari golongan jin dan manusia. Tidak. Dan yang ketiga, hendaklah memperhatikan dan memahami makna baca-baca yang dibacakan di dalam semaya itu. Sekadar kita sekak mampu deh. Daripada ayat-ayat seperti Fatihah, tasbih, doa dan lain-lain daripada mulai takbiratul ihram sehingga sampai sudah semaya. Deh. Yang keempat, hendaklah mana biasakan buat begini hingga boleh tutup pintu waswah. Itu dan kaedah. Kata setengah ulama boleh menewaskan litase dan waswah di dalam semaya, iaitu hendaklah orang semaya itu melihat tempat sujud. Kita tengok di tempat sujud kita, di sejadah kita tu. Tempat sujud kita tu. Mata kita duduk situ. Jangan pergi jauh pada tempat sujud. Ini nak bukan nyakit waswah. Untuk orang semaya itu melihat tempat sujud. Ketika ia berdiri. Ketika berdiri, tengok tempat sujud. Dan melihat pada kakinya. Pada ketika rokok. Kita rokok tu tengok ibu jari kaki kita. Jangan pergi jauh pada tu. Dan itu setel masuk erat lagi. Dan melihat hujung hidungnya pada ketika sujud. Tidak. Tegaskanlah hati melawan waswah itu sehingga semaya kita mempunyai roh, jiwa menghadap Tuhan. Patut diketahui bahawa rusia jiwa seorang itu
mengadap satu pihak saja. Yakni bila hati ataupun jiwa itu hadap kepada satu pihak. Maka hilanglah pihak yang lain. Sebab itu suruh kita semaya sana itu, ketika berdiri, tengok tempat sujud. Itu dah. Boleh jadi sah situ. Tak suruh tengok nampak luar tempat semaya. Mula jadi ikut saya. Itu dah. Dan pada pihak yang lain. Dan apabila jiwa seorang itu tumpu kepada satu daerah ataupun kepada satu keadaan, dia tidak akan berpaling kepada daerah ataupun keadaan yang lain. Tengok setepak. Ketika berdiri, tengok di tempat kita nak sujud. Ketika kita rokok, tengok kepada ibu jari kaki kita. Dan kita ketika sujud sana itu, we nampak hidung kita. Tidak. We jadi setepak. Yang nampak kata riti. Dan begitu juga. Pencederaan seorang tetap kala terikat pada suatu tempat yang khas, panggil, akan diikuti fikiran. Fikiran pun di situ juga. Dia tak pergi ikut lain dah. Ni cara nawilpah pada penyakit was-was di dalam semaya. Dan tidak akan keluar daripada tempat itu. Di dalam Al-Quranul Karim ada mengatakan, man ja'alallahu li rajulin min qalbain fi jawfi. Artinya, Allah tidak jadikan seorang itu dua hati. Jadi hati saya di dalam tubuhnya. Maksudnya, bila hadap satu, hilang satu. Kerana hati saya. Kalau hati pergi ke taning, tak pergi dah ke lain. Hati duduk taning. Kalau nak pergi menara, hati duduk menara. Tak pergi dah ke lain, ya hati saya. Kalau hati dua ni, pergi ke menara katik, pergi ke taning katik. Ni kebesaran Allah SWT. Keadilan Allah SWT menjadi sifat manusia saat itu, hati saya. Lalu tu apabila hati kita saat itu, satu dia. Hilanglah satu. Bila seorang itu ada perasaan taat di dalam hatinya, tidak ada perasaan derhaka. Apabila ada kasih, tidak ada benci. Ya hati sah. Tidak. Hati apabila dia ada kasih, dia dikasih tu. Tak ada pergi kepada kebenci. Kalau ada benci, tak ada kasih. Begitulah perasaan. Bila ada perasaan derhaka, maka tidak adalah perasaan taat di dalam hatinya. Jadi bermakna kata, bila seorang itu mengingati Allah di dalam masa mengerjakan semaya itu, hilanglah litase waswah. Hati so, duduk dengan semaya. Kerana hati sudah mengadap kepada satu pihak. Iaitu hati hadap ke belak. Hati hadap kepada semaya. Apabila ada semaya, lain tak ada. Kerana tu hewan hati so. Apa pergi kemah situ. Tidak. Dan kerana hati sudah mengadap kepada satu pihak, iaitu Allah. Kita duduk berdamping diri ni Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, hikmat dan kesempurnaan semaya akan didapati dengan sepenuh-penuhnya. Kalau duduk lagu tu, semaya kita sempurna. Ingat, duduk tu banyak ni, wayak anyo-anyo dah. Tulis. Hak mana ada tulis banyak, peminat kita ni beli buk tulis lalu dah. Tak harap kot lain dah.
Dia tulis ni, kita boleh rojok kelak. Tulis hak penting-penting tu. Jangan ditulis banyak. Namun tulis hak menakar-menakar ayah mak katik bos situ. Tulis dengan suka ha katik ramah. Tulis habis. Tulis hak penting-penting. 1, 2, 3, 4. Tulis becuk. Hak penting-penting sana tu. Lepas tu soal jawab berkenaan dengan qada semaya. Ni dan banyak dah dia nak qada semaya tu nak buat balas mana. Benar tak ada payah. Kita mengaji, kita tahu, kita buatlah mengikut ilmu kita dan mengikut pandaya kita dan mengikut kemampuan kita. Itu dia. Berkenaan dengan qada semaya. Telefon mari dia berasak dah dia nang. Kau dulu masa ada. Berkenaan dengan qada semaya, soalnya adakah wajib qada semaya? Ni soalan. Banyak royak-royak apa demo. Tidak. Kadang-kadang tika tu apa tak buat? Semaya, pas mari nak qada. Tinggal dah tinggal. Qada apa? Gitu setengah-setengah tu. Dia tak ya berdosa dah. Jadi kau tu perak. Jangan buat lagu tu deh. Berkenaan dengan qada semaya. Adakah wajib qada semaya? Jawabnya kata di dalam kitab fiqh Al-Muzahibul Arba'ah, wajib qada semaya yang luput itu dengan segera. Sama ada luput dengan uzur ataupun tiada uzur. Luput dengan uzur seperti terlupa ataupun tertidur. Luput dengan tiada uzur ialah tinggal semaya dengan sengaja. Hadis ni daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata falyusalliha iza zakaraha. Artinya, dari Anas bin Malik katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa luput ia akan semaya, maka hendaklah ia semaya bila ia teringat. Hadis sahih. Riwayat oleh Tirmizi. Riwayat oleh Tirmizi kata Imam Nawawi, bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia semaya bila ia teringat. Mana kata apa ni? Ini menunjukkan wajib qada. Semaya yang luput. Sama ada meninggal akan dia dengan uzur seperti tertidur. Ni orang uzur tidur tak khabar. Ataupun terlupa. Ini masuk dalam sifat uzur dia panggil. Kalau lagu ni malah mana? Ataupun tidak uzur dengan sengaja. Ada orang buat soalan, iaitu katanya pada hadis ini dikaitkan dikaitkan qada semaya itu dengan terlupa. Ada setengah dia mengata kalau tak terlupa tak boleh. Kalau terlupa boleh qada. Maka bagaimana dikatakan wajib qada atas orang yang tidak terlupa ataupun tidak uzur? Telah dijawab oleh Imam Nawawi, katanya, dan hanya sanya berkait di dalam hadis ini dengan lupa supaya mengeluarkan atas sebab. Maksudnya iaitu manakala wajib qada atas yang diuzurkan seperti terlupa ataupun tidur. Dan yang tidak uzur terlebih aula lagi wajibnya.
Jadi mana kata hadis ni nak kuat ke lagi. Jangan dia buat lilak-lilak. Deh. Pandai duk lik. Hak boleh qada kata terlupa saja je. Ada setengah katanya. Ya sebenarnya kalau yang tidak uzur terlebih aula lagi wajibnya. Tinggal dengan sengaja. Wajib qada dengan segera. Tu dia. Dan ialah setengah daripada bagai yang masuk di dalam di dalam bak menjagakan yang kurang atas yang tinggi. Dan telah syaj setengah daripada ahli zahiri. Mazhab zahiri imamnya Daud Zahiri Al-Baghdadi. Ia seorang pengikut Imam Syafi'i. Lahir di dalam tahun 203 Hijriah. Ya beranak. Kemudian daripada Imam Syafi'i 53 tahun. Katanya tidak wajib qada semaya luput dengan ketiadaan uzur. Itu ataupun tidak wajib qada semaya yang ditinggalkan dengan sengaja. Hak ni pendapat daripada mazhab Zahiri. Ya. Lepas tu hak sungguhnya belah mana? Tidak wajib qada semaya yang ditinggalkan setengah pada ini adalah salah. Hak royak sana itu salah. Ada tekak-teki. Kalau tinggal tak ada uzur, tak wajib qada. Tak usah qada, dosa dah. Tidak. Hak ni bagi mazhab Zahiri. Sebenarnya hak kita belah mana? Semua saat itu hak Zahiri tak betul. Demikian kata Imam Nawawi. Jadi bila seorang itu luput semaya, sama ada dengan terlupa ataupun tertidur ataupun dengan sengaja, wajib qada belaka. Imam Nawawi sebagai pengikut Imam Syafi'i lahirnya tahun 631 Hijriah. Ialah seorang yang paling penghabisan daripada sahabat Syafi'i yang mendapat derajat ahli terjih panggil. Begitulah sedang mengajar mati sekarang. Lepas tu berkenaan yang mana didahulukan semaya tunai ataupun semaya qada. Apabila boleh qada. Tak ada kira dengan uzur iaitu tertidur, tidur tak khabar, ataupun terlupa. Ataupun dengan sengaja. Semua saat itu wajib kena qada. Lepas tu cara-cara qada saat itu ialah dengan segera. Tak ada kira terlupa, tak ada kira uzur, tak ada kira dengan sengaja. Wajib qada dengan segera. Tidak. Berkenaan yang mana dahulu. Apabila nak qada dah. Kita nak qada dulu ke ataupun semaya dalam waktu tu dulu. Misal kata kita luput waktu zuhur. Lepas tu masuk waktu asar. Kita nak semaya asar dulu ke, nak qada zuhur dulu ke? Ni kita kena mengaji sama-sama. Ialah berkenaan. Tidak. Soalan yang manakah didahulukan semaya tunai ataupun semaya qada? Tidak. Nak semaya dalam waktu dulu kan, nak semaya qada dulu. Jawabnya kata Imam Nawawi. Apabila mengqada seorang akan semayanya, disunatkan baginya. Sunat pula dah sini. Disunat baginya qada dengan peraturannya. Yakni yang dahulu didahulukan.
Mana kata semaya qada zuhur dulu. Kalau masuk asasan itu banyak lagi. Dan yang kemudian dikemudiakan. Tetapi sekiranya bertukar pun tidak mengapa, sah juga semaya di sisi Syafi'i. Nak semaya asar dulu ke, nak semaya zuhur dulu? Tak ada apa juga. Nak qada zuhur dulu pun boleh. Ataupun nak qada kedia daripada tu pun boleh. Tidak. Tidak mengapa. Seperti yang mana kita luput semayang maghrib. Tak ada semayang maghrib. Lepas tu masuk isya. Kita ada masa banyak. Kita qada maghrib dulu. Lepas tu semayang waktu isya. Ataupun nak semayang isya dulu pun tak ada apa. Sah semayang. Tidak. Tidak. Seorang akan semayangnya disunatkan baginya qada dengan peraturan. Hak dulu, semaya dulu. Tidak. Ni tidak. Lepas tu, kalau buat tak turut tu pun tak ada apa. Sah semaya. Buat lepas pada tu pun tak apa. Di sisi Imam Syafi'i. Bukan daripada, mazhab Az-Zahiri. Az-Zahiri tak kena. Jadi dia kata lagu tu tak kena. Kata belah mana? Katanya tidak wajib qada semaya luput dengan ketiadaan uzur. Itu ataupun tidak wajib qada semaya yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini adalah salah. Tak ada kira sengaja tak sengaja, wajib kena qada. Tidak. Lepas tu sunat qada saat itu sunat ada lagi pula dah qada. Yang dulu qada dulu. Tidak. Ataupun kalau nak lagu tu pun boleh juga. Semaya dulu lepas tu qada. Sah bagi hukumnya. Mengikut di sisi Imam Syafi'i. Alasannya tidak. Masa pun cepat. Hak ni yang kena hurai dengan halusi sikit ni. Yang mau buat balik turut. Turut mazhab Zahiri sana itu. Tak kena. Tidak. Alasannya an Jabir bin Abdullah an Umar bin Al-Khattab. Qala yaumal khundaq. Waja'ala yasubbu kuffara Quraisy qala ya Rasulullah ma kidtu usalli al-'asr hatta taghrubu asy-syams faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi in sallaituha qala fanazzalna buthana fayatawadda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وتوضعنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Artinya daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab berkata pada hari perang Khandaq di dalam perang Khandaq sana itu, dan jadi ia memaki-maki orang-orang kafir Quraisy. Katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba tidak sempat semaya asar hingga jatuh matahari. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku pun tidak sempat semaya juga. Jangan kata kamu, aku pun tak semaya juga di dalam perang Khandaq. Tidak. Kena
katanya, maka kami berhenti di suatu tempat, nama Buthan. Maka mengambil wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di situ Nabi pun ambil semaya. Dan kami pun mengambil wuduk juga bersama, ambil semaya juga. Maka semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan asar, kemudian daripada sudah lenyap matahari. Kemudian semaya ia akan maghrib. Berkenaan Nabi semaya dengan peraturan yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan itu. Ada tersebut di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud pula. Ia bermaksudnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, bahawa orang-orang musyrikin membimbang ataupun menghalang mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengerjakan 4 semaya pada hari perang Khandaq. Ini perang Khandaq pula. Hingga larut malam. Tinggal daripada mana? 4 semaya. Tu dah. Hingga sampai malam. Masya Allah. Maka menyuruh ia akan Bilal. Nabi pun suruh Bilal. Maka bayar Bilal. Kemudian qomat ia. Maka semaya ia akan zuhur. Kemudian qomat ia. Maka semaya dia akan asar. Kemudian qomat ia. Maka semaya ia akan maghrib. Kemudian qomat ia. Kemudian semaya ia akan isya. 4 semaya. Hak tinggal sana itu, buat tertib lagu tu. Hak tinggal mula-mula, semaya dulu. Kata Abu Isa Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud ini boleh dipercayai. Bermula 2 hadis ini tidak berlawan. Sekalipun yang satu meriwayatkan Nabi SAW luput semaya 1 waktu saja, iaitu asar. Dan yang satu lagi meriwayatkan kata Nabi kita luput 3 waktu, iaitu zuhur dengan asar, maghrib. Kerana peperangan Khandaq, itu banyak hari. Di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud ini mengatakan ada qomat bagi tiap-tiap semaya yang luput itu. Kata Imam Syafi'i, dan juga tiada qomat nescaya memadai, tetapi dipilihnya qomat lah terlebih molek. Begitulah sedang mengajar rahmati sekalian. Tidak. Lepas tu masa kita ada dalam 45 minit lagi. Selepas pada ni, kita sambung pergi pula daripada pukul 6 pagi sampai pukul 7. Iaitu ayah mak sekali dengan Dek Nuhan dan sekali dengan Dek Nan kita sebagai juru teknik pada hari ni. Boleh berjumpa dengan nak wayak suasana keadaan penyakit corona. Itu dah. Ada gapo suasana balah mana berkenaan dengan duit 5,000, duit 10,000 nama saat itu deh. Lepas tu ada lalai keterangan daripada Datuk Panuk kita. Berkenaan dengan kan Datuk Panuk dia tanggungjawab di dalam selatan kita ni, dalam 45 wilayah ni. Seperti mana orang duk kerja, jatuh kerja daripada Malaysia. Lepas tu nak boleh kedak duit ni. Belah mana sana itu, Datuk Panuk nak beri peterangan. Di dalam Facebook live kita sana itu. Setelah lagi, kita boleh berjumpa di dalam pukul 9 pagi sekali dengan Dek Nuhan kita. Lepas pada ni ada 2-3 minit lagi deh. Ayah mak pun ambil daripada Facebook yang mana pilih-pilih sana itu hak yang katanya daripada fikrah-fikrah daripada Adinan Nanan. Adinan Nanan. Nampakkan dia dalam Facebook dalam live mari deh. Dari Facebook live kita ni. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ผมว่าการทดสอบของอัลลอฮ์มานานแล้วตัวให้อุจิลาหมดดอการทดสอบโดยผ่านความรวยอันนี้ลาหมดดอความยากจนลาหมดดอเจ็บป่วยอันนี้เขาทดสอบแล้วก็นี่ให้รู้สำนึกคิดทำไมเราต้องมาเน้นในช่วงนี้ด้วยในช่วงโควิดด้วยช่วงโควิดต่างก็จะมาบอกว่า
เป็นการทดสอบครั้งใหญ่หากเลยผ่านช่วงนี้ไปอาจจะลืมมั้ง mau hidup gaduh tekon ni lepas tu terlupa pula. Sebenarnya tu tok sok lama mau dah. Seperti mana kaya sesak, meseking, sakit demam, sakit gigi, sakit orak, sakit pinggang, sakit mata. Ni semua ujian berlaku. Nak kita menyedarkan diri kita. Nah. Ni khabar diri. แล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่เอาเป็นบทเรียนเพราะเราเน้นตักเตือนช่วงนี้มากเกินไปอายอมะจากกัวลาBeruah daripada kampung Beruah di Penarik tu di petani kita. Terima kasih we kokit ni kena dah deh kita nak bersenang hati deh. Lepas tu gapo lagi kau dapat nak mari pun di makan tu juga semua ujian sama saja deh supaya kita nak boleh menyedar